Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda seperti yang saya update sebelum ni. Saya buat kolam isi 200. Okey, ada yang tanya saya berapa kos, berapa hari buat. Okey, saya akan beritahu lah. Okey, yang ni korek seperti yang kawan-kawan tengok itu memang dalam lah. Air ni sekarang lebih 10 kaki dah ni kat dalam ni. Okey, campur dengan tebing ni saya rasa mungkin dalam 16 kaki lebih kurang. Okey, air sekarang ni dah hampir penuh. Okey, kalau air tengok pada air jenis air ni, warna air ni, ini adalah air mata air. Sebab apa? Dia dikorek dengan dalam lah. Tak boleh, saya beritahu itu tak boleh nak korek dalam sebab apa? Terlampau tinggi sangat tanah. Okey, terlampau tinggi sangat tanah dan saya suruh dia ratakan hari tu. Okey, alhamdulillah dia dah rata. Okey, kat sini kalau penuh ni nanti dia akan masuk melalui kalbut yang ada kat sini. Okey, keluar dekat sini. Ni. Okey, kalbut ni saya tambah. Saya tambah kalbut ni sebab saya nak lebarkan jalan ni. Apabila itu saya pakai 2 je kalbut. Okey. Jadi tambah jalan ni jadi runcing lah, tinggi. Sebab apa dia dah tinggi tu. 10 kaki dah tinggi jalan ni daripada lebar air. Jadi beranilah sikit nak cross kalau licin. Okey, lepas tu tanah yang tinggi ni saya suruh dia level hari tu. Saya level, saya beritahu saya nak buat tapak rumah. Okey, beritahu saya nak buat tapak rumah. Okey, dia dah levelkan dengan cantik lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dia level dengan cantik. Nanti ini kalau masa budak-budak ni memang saya terjun lah ni. Tengok air tu pun cantik kan. Tengok beza air sana. Sana tu kena luas dia 50 kali 30. 50 lebih saya rasa, dekat 60. Okey, 60 kali 30. Yang ni lebih kurang 50 kaki darab. 50 lebih kurang kaki. Lebar persegi. Ke meter kaki. Sebab apa? Dia hampir lah kepada 2 lining sawit ni. Dia punya lebar dia ni. 2 lining durian. 30 hampir lah. Okey, ini 50 kali 50, kedalaman dia hampir 16 kaki 17 kaki lah. Sekarang ni air lebih 10 kaki dah. Ni air mata air lah kalau tengok. Ada yang tanya kan. Okey. Ada yang tanya tu hari berapa kos. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan nak buat kolam kawan-kawan kena cari mesin yang besar. Mesin yang besar kerja dia lebih efisien. Sebab apa? Tanah ni melibatkan kerja yang sangat banyak tanah. Tuan-tuan kalau ada tengok sebelum ni yang saya update, yang saya masukkan, tanah tu memang tinggi, memang terlampau tinggi dah, keliling ni tanah. Tak tahu nak letak mana dah. Sampai tanah tu dia punya ketinggian dia, excavator tu lunggun sampai habis atas. Mana tangan dia jolok sampai atas, mana dia timbul sampai habis tangan tanah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kolam yang dalam, mesti menggunakan mesin yang besar lah. Isi 200 ke atas. 320 ke, 250 ke, 350 ke. Kalau jalan boleh masuk yang besar, better ambil yang besar. Sebab kerja dia lebih efisien. Kolam ni korek tuan-tuan hanya sehari. Okey. Kolam ni dikorek hanya sehari. Okey. Dan saya ratakan ni, saya ambil 2 hari. Saya ratakan ni dan juga saya buat ban. Kalau tengok tuan-tuan ada level tanah tu kan. Okey, level tanah ni dia tambah lebih kurang, dia korek yang ni. Dia korek dalamkan lagi yang ni. Yang sebelah sana tu, mungkin sebelah sana tu dalam dia menghampiri kepada mungkin 20 kaki lah. Tapi dikorek yang sebelah sana saja. Sebab saya suruh korek sebelah sana saja. Dan timbun buat ban. Maksud ban ni maksud dia tambah tanah tu. Mana air ni kalau penuh, dah penuh baru dia melempar. Nanti saya akan buat overflow dia kat sana lah. Okey, sama ada saya gunakan kalbut ataupun saya menggunakan pipe dan sebagainya lah. Okey.
Jomlah kita tengok. Jadi kos, okey, ada orang tanya kos. Saya beritahu saya tak tahu nak bajet. Tapi kita boleh agak-agak dah berdasarkan kemampuan kita sebenarnya. Jadi saya gunakan PC 200. Sewa PC 200 ni bergantung pada keadaan mesin. Bergantung kepada tempat. Biasanya PC 200 ni 1,400. Dan paling rendah 1,200 lah. Paling rendah. Okey, paling rendah 1,200 sehari. Saya dapat rendah lah 1,200. Okey, saya dapat dengan harga rendah 1,200. Sebab apa, kawan-kawan? Saya guna korek kolam ni sehari. Maknanya 1,200 untuk sehari, untuk kolam. 1,200 untuk saya labor ni. Lebih kurang dalam 2,400. Okey, levelkan ni termasuk korek saya buat ban ni lah. Maknanya kerja dia tak sampai sehari sebenarnya untuk levelkan ni. Kerja ni simple lah. Tapi saya pejam mata lah yang sehari lagi tu. Sebab apa, kolam ni dah siap. Saya bukanlah pejam mata, nak kata pejam tak. Tapi saya dah, maknanya trip saya tu, saya mula-mula ingat excavator ni masa awal. Lewat kan, maknanya trip saya untuk masuk main 4x4 tu pada hari semalam baru saya keluar. Semalam baru saya keluar. Jadi saya tak boleh tengok lah dia buat kerja. Jadi saya cakap saya pejam mata lah. Kalau dia buat tak elok saya dalam hati saya lah kan. Tapi okey lah. Maknanya saya suruh sehari di kolam, sehari saya suruh dia level kan. Maksudnya yang ni dia level dan juga dia compact. Dia jalan, dia lenyek. Lepas tu ni rambutan saya beritahu saya ada rambutan, tanam rambutan. Saya beritahu saya tanam rambutan kat sini. Jadi dia simpan rambutan ni. Kat sana pun ada pokok durian, pokok petai tu. Saya beritahu dah, tengok tanah tu sampai ke sana tu. Berapa lain? Itu kalau ikut saiz tu kan. Tapi sebenarnya saya tak tanam lagi. Lebih kurang 4 batang ke 5 batang saiz tanah tu. Saya boleh tanam semula tu. Ada 1 batang yang belum saya kahwin tu. Situ je kena. Saya nak tengok saya punya pokok apa tu? Alah. Kenapa ni? Yalah, kena bodi dia ni saking saya kahwin. Ya Rabbi. Mandi minyak. Macam mana boleh mandi minyak ni? Minyak apa yang dia kesat sini ni? Aduhai. Oh bohai. Tengok daun dia lebar-lebar musangking tuan-tuan. Mandi minyak dia kerja kan. Patah mandi minyak. Jangan mati sudahlah. Sekejap lagi lah. Ni dah 2 hari tak siram. Keras dah tanah ni. Ada tak? Tak ada. Dia terpaksa timbun juga sebab saya beritahu ada anak petai. Kalau dia tak boleh nak selamatkan, maknanya dia terpaksa level tanah ni, dia nak alih. Saya tak tahulah dia nak alih kat mana. Mana petai saya kat sini memang tak ada. Sebab tanah ni memang tinggi dah ni. Saya tak tahu, memang dia tak ada alih lah. Tak apalah, korban lah nak petai. Okey, jadi tanah ni bukan tanah masih dalam kategori yang subur lah ni. Bukan tanah paya sangat. Saya boleh tanam lah ni pokok-pokok kat sini. Saya nak tanam. Nantilah saya fikirkan lah. Itu tapak yang tu, yang level sama tu, saya nak tanam. Ada buluh tu. Tu buluh. Konon lah tuan-tuan. Ada buluh nak buat hias-hias. Nanti nak buat pondok tu kan. Tu ada buluh. Asal dia 4 batang. 1 batang saya isi tepi paya tu. Saya isi tepi longkang tu.
dia jatuh ke dalam air. Tinggallah 3 batang. Oh ni buluh. Panas ni kat sini. Buluh ni pun kecut padahal. Oh dia gali nak doyan ni. Yang kampung ni. Kita cakap saya ni gali. Yang kat sana tuan-tuan. Ni pokok durian ni. Nak durian penati sebenarnya. Si kahwin tak hidup. Sebab itu kena banjir kan. Dia gali kat sana dia letak sini. Letak sini nak buat macam mana kan. Oh ni pokok petai. Dia gali letak sini. Baguslah ada excavator ni. Dia tahu dia terpaksa timbun tanah kat situ kan. Dia ambil letak sini. Okey, jadi saya boleh tanam semula lah petai ni. Cerita dia macam tu. Okey, nanti saya tanam. Saya nak tengok ban. Okey. Okey lah, saya puas hati lah. Walaupun saya tinggalkan sehari dia buat kerja, saya masih puas hati lah. Tapi ni apa ni, kalbet ni dia main letak ni, dia tak sarung ni, silap-silap boleh terkeluar kalbet ni kalau kuat air ni. Lubangnya ni kat mana lah, tertutup lah, nanti saya gali semula lah lubang ni. Lubang belah sini. Kalbet tu dalam keadaan serong tu, dia letak macam tu je tu. Tak apa, air kat sini tak kuat pun, turun macam tu je. Agak tinggi jugalah dia ban ni. Okay. Dia ban ni dikorek tanah yang dalam kolam ni. Sebab tanah air sekarang ni keruh. Okay. Jadi dikorek, dia tekankan lah. Ya tekan, lembik lagi. Ada yang lembik. Tanah bawah kolam kan, dia ambil. Jadi kalau sebulan ataupun lama tak hujan ni, makna tanah ni dah compact dan keras dulu. Tanah ni keras juga ni, tanah bawah kan. Kalau tanah macam tu naik hujan memang habis lah, kena bawa arus. Kalau macam tanah paya ni dia keras tuan-tuan, dia melekit. Kalau macam ni tanah topsoil kan, kalau naik air memang hanyut lah. Ini kalau melempah pun masih okey lagi lah, sebab sini bukan sungai. Dia air mata air dan juga air hujan je. Okey tuan-tuan, itu update saya tentang harga. Itu ada orang tanya harga berapa hari kerja. Saya tak boleh nak kata. Saya tak berani nak jawab. Harga saya dapat 1,200 untuk satu hari, PC 200. Loader atas saya lah, loader standard lah. Mana-mana excavator ni, mana-mana mesin, kalau kita guna kurang pada 2 hari, cost loader tu atas kita lah. Kalau cost loader atas dia dah buat kerja sehari je 1,200 contoh kan. Upah loader 400, bayar driver 200 contoh kan. Apa dapat kata okey, minyak lagi 100. Tinggal 200-300. Jadi kalau apa, kalau kita ambil banyak hari, cost loader biasa dibelanja lah oleh tuan loader, tuan mesin. Kerana saya buat 2 hari, makna saya supaya saya terpaksa tanggung lah cost loader. Alah pergi saya tanggung. Lepas tu balik tu kebetulan ada kawan saya nak buat kolam juga. Masuk tempat dia pula. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Cost loader untuk dia pulang, dia balik tu ditanggung oleh kawan saya. Cerita dia macam tu. Okey tuan-tuan, itu saja update saya pasal kolam ni. Okey, ada yang tanya harga berapa hari kerja, agak-agak anggaran berapa. Saya 2 hari kerja masuk 2,400 lah. Campur loader 2,800. Lebih kurang macam tu.
1400 2600. 2600 sebab apa loader kawan saya juga ambil separuh RM200 je sehala. Okey tuan-tuan, sekian, terima kasih. Tengok cahaya tu cantik tu. Air mata air tuan-tuan. Air mata air. Harap tak ada masalah lah air kan, ada dua dah ni. Lepas tu saya dah ban tinggi tu. Saya harap sampai besar lah dia mampu bertahan. Okey tuan-tuan. Okey, terima kasih pada yang sudi menonton, yang dah subscribe channel Di Kebun Andak. Alhamdulillah saya dapat sokongan daripada kawan-kawan semua. Okey, komen-komen yang positif. Sekiranya tuan-tuan sudi ataupun suka akan perkongsian saya, tuan-tuan boleh like dan juga subscribe dan juga komen. Jangan lupa tekan butang notification. Okey. Kalau tuan subscribe banyak channel, tak ada, susahlah nak tengok kan kadang-kadang apa yang kita update. Biasanya channel-channel yang kita betul-betul suka ataupun kita nak tahu informasi, kita tekan butang loceng. Maksudnya dia akan keluar butang notifikasi lah sekiranya saya update apa-apa pasal kebun ni. Hari ni saya nak meracun serangga. Sebab apa, hujan kan hari tu seminggu. Lepas tu 3 hari, saya dekat 2 minggu saya tak meracun. Jadi banyak pokok yang diserang serangga. Jadi saya insyaAllah kan ada masa nanti saya update pasal saya punya macam mana saya jaga pokok sembuh folia. Apa yang saya letak. Ada juga yang saya dah letak sebelum ni. Maksud dia saya dah update pasal racun serangga. Nanti saya akan update lah. Ada yang ramai tanya macam mana pokok cantik, macam mana cara jaga pokok cantik. Nanti saya akan terangkan secara terperinci apa yang saya letak. Saya sebut racun serangga, saya letak folia. Folia apa yang saya guna? Folia yang saya guna buatan sendiri, macam tu. Nanti saya akan update lah tuan-tuan. Sebab apa, saya tengok keberkesanan dia dulu. Saya dah banyak kali dah buat. Saya dah buat yang volum yang besar. Yang lama dah habis. Baja saya tu, panasnya. Boleh tahan panasnya. Jadi saya buat yang baru. Saya buat yang baru tu. Yang tu belum saya uji lagi. Nanti dah saya 3-4 kali pakai dalam tempoh sebulan. Saya tengok macam mana dia punya apa? Dia punya kebaikan ataupun betul-betul macam yang saya guna sebelum ni. Sukatan dia pun dan juga bahan-bahan yang tu pun saya naik tambah. Okey, jadi saya nak tengok saya takut ada high, maknanya terlebih unsur nutrisi nanti dengan dalam bancuhan yang sama, nanti saya takut ada efek kat pokok. Nanti saya akan update tuan-tuan. Nanti saya akan update. Kawan-kawan saya kat sini ada juga minta yang tu, nantilah saya fikirkan sebab saya ada dah buat yang dalam volume yang besar. Okey tuan-tuan, terlampau lama sangat nanti. Itulah, lama cakap, banyak benda kita nak beritahu kan. Okey tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, tekan like dan juga komen sekiranya tuan-tuan minat akan perkongsian saya. Okey, Assalamualaikum.